Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah. Terima kasih pengerusi majlis. Yang dihormati barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana. Seterusnya hadirin hadirat sekalian. Guru berkualiti menjana insan cemerlang. Begitulah tajuk syarahan saya pada pagi yang berbahagia ini. Sebelum saya melangkah dengan lebih jauh lagi, izinkan saya mendefinisikan tajuk syarahan saya satu persatu. Menurut Kamus Dewan, guru bermaksud pendidik, pengajar atau pengasuh. Berkualiti pula bererti bermutu tinggi. Menjana pula ditakrifkan sebagai menghasilkan, manakala insan pula merujuk kepada individu manusia. Dan cemerlang menurut Kamus Dewan lagi ialah kejayaan yang tinggi. Dari definisi tadi, jelaslah bahawa pendidik yang bermutu tinggi mampu melahirkan manusia yang terdiri dari golongan al-muflihin atau mereka yang berjaya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kualiti guru yang pertama ialah melaksanakan tugas dengan sepenuh keikhlasan. Jasad yang digerakkan oleh keikhlasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan mampu seseorang guru menjalankan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin. Segala usaha ini dilakukan untuk mendapat keridhaan Allah dan diserahkannya kepadanya untuk dinilai. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Maksudnya, mereka tidaklah diperintahkan melainkan supaya beribadat kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama kepadanya. Berhubung ayat ini, Imam Habib Abdullah Haddad mengulas bahawa tanpa keikhlasan, maka perbuatan yang dilaksanakan adalah untuk menunjuk-nunjuk kepada orang ramai. Sebagai contoh, lihat sahaja keikhlasan guru yang mengajar di pedalaman. Kisah mereka dipaparkan di akhbar dan televisyen beberapa bulan yang lepas. Mereka terpaksa berjalan kaki menaiki sampan, malah ada yang terpaksa berenang untuk sampai ke sekolah. Niat mereka adalah untuk mendidik anak bangsa supaya cemerlang, gemilang dan terbilang. Jika tiada keikhlasan, mana mungkin tugas ini sanggup dilakukan. Hadirin hadirat, kualiti guru yang kedua ialah berilmu. Tanpa ilmu, guru tidak mampu menyampaikan pelajaran dengan baik kepada murid-murid. Seperti mana yang diungkapkan oleh hadis Nabi SAW dari riwayat Anas bin Malik dari Majmu' Zawaid yang bermaksud, sesungguhnya orang yang berilmu di dunia ibarat bintang di langit, menjadi penunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Hadis ini mengingatkan kita bahawa guru yang berilmu mampu membimbing para murid ke arah kecemerlangan. Sesungguhnya ilmu adalah ibarat bintang yang menunjuk arah kepada kita dalam berlayar. Tanpa ilmu hilanglah pedoman dan sesatlah arah. Justru itu, dalam memastikan para guru dilengkapi dengan ilmu mengajar, maka setiap guru hari ini diberikan latihan terlebih dahulu di institusi-institusi perguruan seluruh negara. Bahkan kerajaan juga turut menggalakkan para guru untuk melanjutkan pelajaran di peringkat universiti. Hadirin hadirat, kualiti guru yang ketiga ialah berhikmah dalam mendidik. Hikmah di sini bererti bijaksana. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang bermaksud, suruhlah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana dan contoh teladan yang baik. Berhikmah di sini merujuk kepada kreativiti pendakwah di dalam mempelbagaikan cara dakwahnya agar sesuai dengan suasana semasa. Begitulah juga peranan guru yang berhikmah, mencari dan menggunakan kaedah yang sesuai di dalam mendidik. Sebagai contoh, guru yang disarankan oleh Kementerian Pelajaran untuk menggunakan teknologi multimedia bagi membantu pembelajaran para murid. Penggunaan teknologi adalah kaedah yang bijaksana dan merupakan langkah terbaik meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Kualiti guru yang keempat ialah berakhlak mulia. Guru sebagai ibu dan bapa di sekolah merupakan contoh teladan bagi murid. Justru itu, guru perlu terlebih dahulu berakhlak mulia sebelum dapat melahirkan murid yang berakhlak mulia. Seperti hadis Nabi SAW dari riwayat Abu Ya'la yang bermaksud, sesungguhnya kamu sekalian tidak akan boleh mempengaruhi manusia dengan hartamu. Maka dari itu, pengaruhilah mereka dengan wajah yang manis dan berbudi pekerti. Jelaslah pada kita bahawa akhlak mulia mampu merubah manusia, sedangkan akhlak buruk yang dipamerkan oleh guru hanya mendatangkan kejelekan. Lihat sahajalah bagaimana media massa memaparkan beberapa siri keganasan guru terhadap murid. Sikap panas baran dan melampau bukan akhlak yang mulia. Guru-guru terbabit bukan sahaja gagal mendidik, bahkan dicerca kerana tidak menunjukkan contoh yang baik. Kesimpulannya, guru berkualiti akan dapat melahirkan insan cemerlang dunia dan akhirat.
Oleh itu, sebagai guru, marilah kita tingkatkan kualiti diri ke arah melahirkan insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.